Gunung Merapi kembali aktif, ribuan penduduk berjaga-jaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Sahih Samsudin. Mahkamah Agung Perancis malam menolak sepenuhnya cabaran perundangan difailkan oleh kumpulan yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menyifatkan ia kemenangan buat Malaysia. Ini kerana keputusan penting itu bermakna asas awal yang bawa kepada award akhir, iaitu Malaysia perlu membayar pampasan kira-kira $15 bilion tidak diiktiraf di bawah Undang-Undang Perancis. Prosiding di Mahkamah Rayuan Paris akan diteruskan dalam masa terdekat untuk membatalkan award akhir yang dikeluarkan Dr. Gonzalo Stampa serta menyelesaikan isu itu secara muktamad dengan keputusan memihak kepada rakyat Malaysia. Beliau menyambut baik keputusan bersejarah tersebut selain menyifatkannya sebagai kejayaan bagi kedaulatan undang-undang yang akan membantu memelihara kesucian proses timbang tara antarabangsa sebagai satu alternatif dalam penyelesaian pertikaian. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas sokongan dan kepercayaan terhadap usaha berterusan untuk menegakkan pendirian Malaysia. Sebelum ini, 8 warga Filipina mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu yang sudah tidak wujud memfailkan prosiding timbang tara di Sepanyol bagi menuntut berbilion dolar daripada Malaysia berhubung isu membabitkan Sabah. Perdana Menteri mengundang Xi Jinping menghadiri sidang kemuncak ASEAN dan sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC Campur China tahun depan. Undangan itu sejajar dengan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. He considers Malaysia as a great friend, so I think, but of course, leaders like President Xi Jinping has to consider his commitments too, domestically and internationally. Beliau berkata demikian dalam sesi kunjungan hormat di The Great Hall of People ke atas Presiden China. Terdahulu ketika menyampaikan syarahan umum di Peking University Beijing, Perdana Menteri menegaskan Malaysia sedia menggalas tanggungjawab besar selaku pengerusi ASEAN tahun depan demi kemajuan negara serantau. 5. Our chairmanship theme of inclusivity and sustainability reflects a vision of ASEAN where all members, regardless of size or economic capacity, benefit from growth and development. Datuk Seri Anwar menyampaikan syarahan bertajuk memperkukuh masa hadapan Malaysia, China dan pemusatan ASEAN dalam peralihan perintah global. Indonesia menjangkakan potensi besar hubungan dua hala dengan Presiden Amerika Syarikat yang baru dipilih Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto yang dilantik bulan lalu komited untuk meneruskan dasar luar berkecuali yang bolehkan Indonesia mengekalkan hubungan dengan Amerika Syarikat sambil menikmati pelaburan besar dari China. Prabowo berkata Indonesia dan Amerika Syarikat adalah rakan strategik yang berkongsi hubungan teguh pelbagai aspek. Perkongsian strategik itu mempunyai potensi besar untuk manfaat bersama dan berharap dapat bekerjasama rapat dengan Amerika Syarikat. Beliau turut menerima undangan untuk mengadakan lawatan rasmi ke Amerika Syarikat ketika beliau bersedia untuk memulakan lawatan asing pertamanya ke China bermula Jumaat. Di China, beliau akan mengadakan perbincangan dengan Presiden Xi Jinping, walaupun beliau tidak mengesahkan tarikh lawatan ke Amerika Syarikat. Korea Selatan dan Amerika Syarikat setuju mengukuhkan perkongsian di rantau Asia Pasifik dan global. Persetujuan itu dibincangkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menerusi panggilan telefon bersama Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Jelas Suk Yeol, kedua-dua pemimpin turut membincangkan mengenai peluru berpandu balistik antara benua yang dilancarkan Korea Utara. Antara yang dibincangkan, perkongsian 3 hala bersama Jepun akan diteruskan bawah pentadbiran Trump. Dalam sidang media, Suk Yeol memaklumkan beliau akan bertemu Presiden Amerika itu dalam masa terdekat. Sebelum ini, Trump menuduh Korea Selatan, sekutu utama Amerika di Asia, kerana mendapat banyak kelebihan ke atas kuasa tentera Amerika. Dia menuntut Seoul membayar lebih banyak kos untuk mengekalkan tentera Amerika di negara itu bagi mengekang ancaman Korea Utara. Kerajaan Australia berikrar untuk melarang remaja bawah usia 16 tahun daripada menggunakan media sosial. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata media sosial seperti Facebook dan TikTok mendatangkan kemudaratan kepada anak-anak.
Keputusan itu dibuat dalam Kabinet pada Isnin dan cadangan itu akan dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Kebangsaan akan datang. Albanese berkata jika cadangan itu diluluskan, ia akan dijadikan undang-undang dan akan berkuat kuasa 12 bulan selepas kelulusan. Tambahnya, tiada denda akan dikenakan untuk pelanggaran. Seorang pesuruhjaya keselamatan khas akan dilantik untuk menyelia pelaksanaan undang-undang itu. Kira-kira 40 maut dalam serangan terbaru negara haram Israel di selatan Lebnan. Kementerian Kesihatan Lebnan berkata serangan dilancarkan lewat petang Rabu menyasarkan sekitar bandar timur Baalbek di Lembah Beka. Stesen Al-Jadid TV Lebnan melaporkan rejim Zionis melakukan beberapa fasa serangan ke Lebnan. Sekurang-kurangnya 4 serangan dilancarkan bermula Rabu dan hari ini. Serangan tersebut menyebabkan kumpulan asap memenuhi ruang udara Beirut. Terdahulu, Israel mengarahkan penduduk di pinggir bandar selatan mengosongkan beberapa lokasi serangan. Serangan drone menyasarkan sebuah kereta di jalan utama yang menghubungkan ibu kota Beirut dengan dataran Beka dan negara jiran di timur Syria. Gunung Merapi di Sumatera Barat Indonesia kembali aktif dan mula meletus pada pagi Khamis. Abu setinggi 800 meter bertebaran ke udara menurut Pusat Tempatan Bencana Vulkanologi dan Geologi. Letusan berlaku pada jam 8.54 pagi waktu tempatan dengan abu tersebar ke arah timur laut kawah. Penduduk di sekitar sudah diberikan peringatan supaya menghindari sebarang aktiviti dalam radius jarak 4.5 km dari kawah. Bagi yang tinggal di sepanjang sungai dari lereng gunung berapi turut dinasihatkan supaya berwaspada terhadap kemungkinan aliran lahar semasa hujan lebat. Gunung Merapi salah satu daripada 127 gunung berapi aktif di Indonesia terletak di lingkaran api Pasifik yang aktif secara seismik. April lalu, sekurang-kurangnya 10 maut selepas gunung itu meletus dan memuntahkan lahar api dan abu ke kampung sekitar. Di Cuba, ribut tropika Rafael berkategori 3 membadai Pulau Caribbean berpopulasi 10 juta penduduk. Ia menyebabkan gangguan bekalan elektrik di pulau itu yang sebelum ini mengalami krisis bekalan tenaga. Ribut Rafael membadai di wilayah barat Artemisa di timur pantai Playa Mahana sekitar pukul 9 malam menurut Pusat Taufan Kebangsaan ASNHC. NHC melaporkan Rafael melintasi pulau tersebut dalam tempoh 2,5 jam sebelum kehilangan kekuatan ketika memasuki Teluk Meksiko. Syarikat Tenaga Nasional Union Electrica mengalahkan angin kencang akibat Rafael sebagai punca gangguan bekalan elektrik. 9 daripada 15 wilayah di Cuba, termasuk Havana, diletakkan dalam status amaran ribut. Di Candelaria, sebuah bandar yang terjejas teruk di wilayah Artemisa, angin kencang menyebabkan dahan-dahan pokok tumbang dan sampah sarap bertaburan di jalanan. Lebih 70,000 penduduk di Artemisa dan wilayah Pinar del Rio telah dipindahkan dari rumah mereka. Di Havana yang mempunyai populasi 2 juta orang, jalanan hampir kosong, perniagaan ditutup, beberapa stesen minyak telah menanggalkan pam minyak dan perkhidmatan pengangkutan dihentikan. Di Filipina, ribuan penduduk di pesisir pantai dipindahkan susulan ancaman taufan Yinzing yang dijangka membadai Pulau Luzon hari ini atau awal Jumaat dengan kelajuan angin sehingga 175 km sejam. Yinzing, ribut ketiga dalam tempoh kurang sebulan yang mengancam Filipina selepas ribut tropika Trami dan taufan Super Kong Ray mengorbankan 150 orang. Sekurang-kurangnya 17,000 penduduk di kawasan pesisir pantai wilayah Cagayan berpindah ke tempat perlindungan sementara. Pegawai bencana di wilayah pergunungan Apayo berkata hampir 500 orang telah dipindahkan. Sesi persekolahan juga ditangguhkan sementara. Presiden Ferdinand Marcos meletakkan semua agensi kerajaan dalam keadaan berjaga-jaga susulan taufan ini. Di Pakistan, susulan pencemaran udara yang teruk, satu pasukan khas ditubuhkan bagi menangani situasi yang semakin buruk di negara tersebut. Kualiti udara teruk di Lahore menyebabkan ibu kota wilayah timur itu dikategorikan bandar paling tercemar di dunia. Jurucakap Jabatan Alam Sekitar Wilayah Lahore memaklumkan pasukan itu terdiri daripada kaki tangan dari 8 jabatan akan meneliti situasi itu. Menurut data IQ Air dari Switzerland, indeks kualiti udara bandar itu berada pada tahap berbahaya semalam. Asia Selatan diselubungi dengan pencemaran yang teruk setiap musim sejuk kerana udara sejuk memerangkap pelepasan, habuk dan asap daripada kebakaran ladang.
Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah UCL, Hakan Çalhanoğlu mengekalkan rekod sempurna sepakan penalti ketika Inter Milan menewaskan Arsenal 1-0 di Stadio Giuseppe Meazza. Kedua-dua pasukan mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang 3 perlawanan pertama UCL musim ini. Namun kekebalan benteng Arsenal akhirnya bocor apabila Mikel Merino dihukum kerana menyentuh bola menggunakan tangan dalam kawasan penalti. Çalhanoğlu dengan tenang menewaskan David Raya untuk menjaringkan gol sepakan penaltinya yang ke-19 dalam semua kejohanan mewakili Inter. Inter kini mengumpul 10 mata daripada 4 perlawanan untuk menduduki tangga kelima UCL. Arsenal pula berada di tangga ke-12 dengan 7 mata. Pasukan bimbingan Mikel Arteta itu kini hanya menang 2 daripada 6 perlawanan terakhir dalam semua kejohanan. Di Serbia, penyerang Barcelona Robert Lewandowski menjaringkan 2 gol untuk membantu Barcelona menang 5-2 ke atas Red Star Belgrade. Pendahulu La Liga itu telah menjaringkan 24 gol dalam 6 kemenangan dalam semua kejohanan, termasuk menewaskan Bayern Munich dan Real Madrid. Barca kini berada di tangga ke-6 daripada 36 pasukan UCL dengan 9 mata. Red Star pula di tangga ke-35 tanpa sebarang mata daripada 4 perlawanan. Pengurus Barca Hansi Flick membuat 2 pertukaran kepada pasukan yang menewaskan Espanyol dalam La Liga pada Ahad. Pemain tengah Belanda Frankie de Jong membuat penampilan pertamanya sejak pulih daripada kecederaan buku lali. Dengan 15 jaringan gol dalam 4 perlawanan, skuad Barca dilihat memiliki jentera serangan terbaik dalam UCL musim ini. Berikut keputusan penuh perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Sekian Dunia 10 dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.